أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ذي الجلال وشريع الحرام والحلال. ثم صلاة الله مع السلام على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pertamanya kita nak i'tikaf, bagi masih belum berniat, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Yang saya muliakan tuan-tuan imam, tuan pengerusi serta jawatan kuasa, tuan-tuan haji, puan hajah, para asatizah, guru-guru agama, muslimin, muslimat, para jemaah, mudah-mudahan kita semua dirahmati, dikasihi, disayangi, dimuliakan, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada malam ini di dalam rumah Allah, sama-sama kita melakukan ketaatan dan ibadah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, dorongkan hati-hati kami ini ya Allah untuk kami dapat terus mengingatimu. Wa a'inna ala syukrika, mudahkan kami ya Allah untuk kami mensyukuri setiap nikmat-Mu. Wa a'inna ala husna ibadatik, bantu kami ya Allah untuk kami dapat sentiasa memperbaiki amal ibadah kami kepadamu. Barikillahumma lana fi Rajabin wa Sya'bana, berkati kami ya Allah, lindungi kami ya Allah sepanjang kami berada di bulan Rajab dan Sya'ban ini. Wa ballighna Ramadana, dan sampaikan kami ya Allah ke dalam bulan Ramadan, bulan maghfirah, bulan keampunan. Diampunkan dosa-dosa kami, dipadamkan nama-nama yang berada di pintu-pintu neraka, dan dicatatkan nama-nama kami ya Allah di pintu-pintu syurga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jadi alhamdulillah hari ini kita bersama lagi dalam siri kuliah asas sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan di hujung perbahasan kita pada malam ini dapat menambah baik kefahaman kita tentang kekasih Allah Subhanahu wa taala, iaitu Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ini tuan-tuan kita berada di 30 berapa bulan ini tuan-tuan? 21 Rejab. Tuan-tuan, 21 Rejab bulan yang disebutkan sebagai bulan pensyariatannya solat. Tuan-tuan, berlaku pada tahun ke-11 27 Rejab. Tahun ke-11 kenabian. Tuan-tuan, bila kita sebut kenabian, maknanya di Mekah. Bila kita sebut hijrah, 1 hijrah, 2 hijrah, itu di Madinah. Tuan-tuan, maka ada 2 episod. Episod Isra' dan Mi'raj berada di episod pertama kerana berada di tahun ke-11 kenabian. Tuan-tuan, mungkin kita nak tadabbur sikit tuan-tuan, sebagai mukaddimah kita nak sebutkan tentang peristiwa Isra' Mi'raj. Tidak boleh tidak, kita kena tengok balik daripada asal lantikannya Nabi SAW bermula daripada Nabi menerima wahyu. 3 tahun setelah itu Nabi meneruskan dakwah secara rahsia. Tuan-tuan, tidak banyak tentangan, tetapi di antara sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang terdekat dengan Nabi yang memeluk Islam. Khadijah memeluk Islam, kemudian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Zubair bin Awam, sepupu Nabi SAW, orang-orang yang lemah di kalangan Nabi, di kalangan orang Mekah. Khabbab ibn Arad hamba, Bilal bin Rabah hamba. Tuan-tuan, 3 tahun tuan-tuan bergerak Nabi SAW daripada rumah Siti Khadijah ke rumah Arkam bin Abil Arkam memahami Islam. Tuan-tuan, tetapi setelah 3 tahun melihat perjalanan tadi, dakwah tersebut, maka Allah menurunkan ayat Quran, fasda' bima tu'mar fa'arid 'anil musyrikin. Ya Muhammad, dakwah secara terang-terangan, pedulikan orang-orang kafir. Maka ketika ini Nabi dicelakakan oleh siapa? Bapa saudara dia sendiri. Siapa? Abu Lahab. Tuan-tuan, Abu Lahab. Maka Abul Uzza bin Abdul Muttalib ni tuan-tuan, tabban laka ya Muhammad, celaka kau Muhammad. Ajama'tana lihada, kau kumpulkan kami kerana ini, nak cerita tentang Tuhan baru, tentang agama baru. Jadi tuan-tuan, mati Allah, maka turun ayat Quran, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tuan-tuan, celaka tangan kau Abu Lahab dengan sebenar-benar celaka. Tuan-tuan, bermula daripada sini, maka dakwah Nabi secara terang-terangan.
Apa selindung-selindung dah semua orang tahu. Tuan-tuan, maka disitulah penentangan juga secara terang-terangan berlaku pada tahun ke-4, ke-5 dan ke-6. Maka penentangan ini berlaku, dakwah ini berlaku, penentangan juga secara terang-terangan. Di sinilah tahun ke-4, ke-5, ke-6 berlakunya siksaan ke atas Bilal bin Rabah. Bila Bilal bin Rabah kena siksa? Tahun ke-4, ke-5, ke-6. Ini tahun dia. Tak ada tahun lain, tuan-tuan. Bila Khabbab ibn Arad kena panggang, tahun ke-4, ke-5, ke-6. Bila Sayyidina Osman kena seksa, tahun ke-4, ke-5, ke-6. Bila Mus'ab bin Umair kena seksa, bila Zubair bin Awam kena seksa, ini zamannya. Tuan-tuan, bila Nabi kena tuang dengan isi perut unta, ini tahun ke-4, ke-5 dan ke-6. Ini fasa dakwah secara terang-terangan. Kita, tuan-tuan, bila kita dakwah secara terang-terangan, akan datang kepada kita penentangan daripada orang-orang kufar ni secara terang-terangan. Itulah tuan-tuan, itulah adatnya ataupun fitrahnya kita beragama. Tuan-tuan. Tapi kalau kita duduk dekat masjid puasa, tuan-tuan ngaji Quran seorang je, siapa pun tak sentuh kita. Siapa pun tak sentuh kita. Ya ayyuhal kafirun. Hei orang-orang kafir. Hei orang-orang kafir. Itu ayat, tuan-tuan, kalau orang kafir Arab yang memahami bahasa Al-Quran, memahami bahasa Arab dengan sempurna, dipanggil kafir, dia tak marah. Kerana selembut-lembut. Siapa kafir? Orang yang tak menerima agama Allah. Dia tak terima agama Allah, selain daripada Islam dia sebut kafir. Lembut. Sebab itu kafir ni dalam Quran ada 3. Kafir ni, tuan-tuan, kafara. Innal ladhina kafaru. Kafara. Kafara ni orang yang dia tak buat apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia buat apa yang dilarang oleh Allah. Ini kafaru. Ini kafaru. Ada tak orang kita yang tahu Islam, tahu sembahyang wajib, tapi dia tak sembahyang? Ramai. Ada tak orang tu tahu puasa di bulan Ramadan, tapi dia tak puasa? Ramai. Mereka ni kafaru. Allah perli mereka. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, yang kafir, yang kafara. Dia kafara ni, tuan-tuan, dia tahu benda tu wajib tapi dia tak buat. Dia kafaru. Kenapa guna perkataan kafaru? Allah perli mereka. Tak sama ke kau dengan orang kafir? Tak sama ke? Kau tak semayang, orang kafir tak semayang, orang Islam kena semayang. Allah perli dia. Tetapi dia tetap Islam. Dia tetap Islam, itu kafaru. Kemudian kafir yang kedua dalam Quran disebut kafir. Kafir, orang yang tak terima agama Allah. Ya ayyuhalladzina surah apa? Ya ayyuhal kafirun. Kafir. Ini kafir. Kafir ni merujuk kepada orangnya. Tadi merujuk kepada perbuatan. Ramai orang kita yang Islam tetapi melakukan perbuatan orang kafir. Innal ladzina kafaru. Tadi tu perbuatan tu. Tetapi dirujuk pada orang yang kafir. Siapa? Khuwailid Ibn Mughirah, tuan-tuan, yang dia mengajak, dia orang kafir ni, dia yang bukan Islam, tetapi dialah kita lah. Tapi ada kalanya mereka mengajak kita sehingga turun ayat Quran. Ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang kafir. Kami tak sembah apa yang kamu sembah. Kamu sembahlah apa yang kau sembah, kami tak sembah. Kan? Lakum dinukum waliyadin. Kau agama kau, aku agama aku. Tapi kadang-kadang dia ajak juga, jomlah masuk. Dia bagi beras, dia ada usaha-usaha. Itu kafir, tak ada masalah. Tetapi ada satu lagi istilah dalam Quran, kufar. Yang ini Allah laknat. Dia ni sentiasa menyusahkan Islam. Yahudi kufar. Kerana dia bunuh umat Islam. Dia nak hancurkan Islam. Tuan-tuan, kat Malaysia ni kafir itu kufar. Fikir sendirilah, tuan-tuan. Kita fikirlah sendiri. Tuan-tuan, dalam Quran ada 3. Yang kemungkinan kita berada di tempat yang pertama ni ada. Sebab kita selalu buat benda yang orang kafir buat. Yang orang Islam tak boleh buat tapi kita buat. Tak sembahyang, tak sembahyang. Tapi orang yang tak pergi masjid jangan kata dia kafarah. Jangan. La in syakartum la azidannakum. Kan? La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, aku tambah. Kata Allah. La in kafartum. Sekiranya kamu kafartum. Kafartum maknanya bukan kafir. Bukan kafir orang kafir itu, tak. Sekiranya kamu buat benda yang aku larang, kau tak nak buat apa yang aku suruh, inna azabi lasyadid, azab aku pedih. Allah tegur. Tapi tak kekal. Orang kafir kekal dalam neraka. Orang yang kafar ni dia tak kekal.
Macam kita lah ni tuan-tuan. Tapi mudah-mudahan kita tak ada dalam neraka tuan-tuan. Sebab kita ni buat dosa, kita tak ubat. Tuan-tuan, kita menengking mak kita pagi tadi, akhirnya nanti malam kita akan tunduk. Astagfirullahaladzim, apa aku buat ni? Taubatlah tu. Mak minta maaf, mak. Apa dah dosa? Tak masuk neraka kita tuan-tuan. Jadi setiap likulli bani Adam khata'in. Kalau kita buat salah, kita jangan risau, jangan panik tuan-tuan, jangan panik. Nabi dah sebut dah 1445 tahun yang lalu. Setiap anak Adam buat salah. Setiap anak Adam buat salah. Wa khairul khata'in tawwabun. Setiap yang buat salah tu dia kembali semula bertaubat. Taubat yang apa? Menyesal. Tak nak buat lagi, berazam takkan ulang lagi benda tu. Tinggalkan terus. Tapi besok buat lagi, itulah taubat. Allah suka tawabin. Sentiasa bertaubat, bukan sekali taubat. Hari ni taubat, besok tak taubat. Tak. Allah sentiasa bertaubat. Tu Allah suka. Maknanya apa? Allah tahu kita buat salah. Tuan-tuan, nampak tak konsep ya tuan-tuan? Maknanya kita masuk neraka. Tuan-tuan, kalau kita faham konsep ni, maka kalau kita sentiasa menyesal dengan apa yang kita buat, kerana kita anak Adam, mesti buat salah. Likulli bani Adam, setiap anak Adam. Siapa tak ada anak Adam sini? Semua anak Adam. Khata'in kata Nabi, mesti buat salah. Jadi tuan-tuan, anak kita kalau buat salah, tuan-tuan, kita tegur dia dengan maki hamun dengan tuan-tuan. Suruh dia menyesal. Kita marah supaya dia menyesal, bukan kita marah dia untuk kita downkan terus dia, tak. Kita marah dia untuk dia rasa menyesal. Ya Allah, menyesalnya aku, taubat. Tuan-tuan. Kemudian jangan buat lagi. Itu kan taubat tu, proses taubat. Tuan-tuan, Maka itulah Nabi SAW pada tahun keempat, kelima, keenam dakwah secara terang-terangan, maka makin ramai orang masuk Islam. Islam makin ditekan, makin kuat. Tuan-tuan, maka setelah itu, setelah Sayyidina Hamzah masuk Islam, Sayyidina Omar masuk Islam, kalau masuk Islam Khalid Al-Walid, habis kita. Maka hentikan serangan. Maka bermula fasa yang seterusnya, tahun ke-7, ke-8, ke-9, maka tuan-tuan, fasa ini adalah fasa pengepungan, muqata'ah. Muqata'ah dalam bahasa Arabnya pengepungan, pengusiran, bukan pengusiran tuan-tuan, dia pemboikotan. Diboikotkan bermula daripada pujuk rayu. Di pujuk rayu Nabi SAW hingga turun qul ya ayyuhal kafirun, sehingga turun surah Fussilat. Tuan-tuan, maka tuan-tuan, akhirnya tuan-tuan, ada beberapa orang daripada kalangan Arab sendiri, Arab kafir jahiliyah, tuan-tuan, musyrikin Mekah yang bersama-sama nak bantu Nabi SAW. Mereka orang kafir, tapi dibantu Nabi. Antaranya Mut'im bin Adi yang kita pernah sebut. Tuan-tuan, selain daripada Mut'im bin Adi, ada satu lagi sahabat, pemimpin jahiliyah, nama dia Abul Bukhturi. Pernah dengar tuan-tuan? Nama Abu Al-Bukhturi. Abul Bukhturi. Abul Bukhturi ni dia sama macam Mut'im bin Adi. Kau tak kesian ke tengok Muhammad? Kesian dia tu, di bangsa kita, dia saudara mara kita. Abu Lahab tu tuan-tuan, pakcik Nabi. Tak kesian ke dengan saudara, anak saudara? Kebuat orang-orang Muhammad macam tu sekali. Tak boleh kahwin, tak boleh munakah, tak boleh muamalat. Jual beli tak boleh, nak jual boleh. Tapi harganya melampau-lampau. Harga beras-beras tempatan ni dah tak ada dah. Dia semua import punya harga. Gitulah, lebih kurang lah. Lebih kurang lah tu. Tuan-tuan, ni kerja-kerja orang kafir ni tuan-tuan. Maka tuan-tuan, mati Allah, susahnya hidup umat Islam ketika itu 3 tahun tuan-tuan. Maka Abul Bukhturi antara orang yang mempertahankan. Sehingga kan Abul Bukhturi ni, kalau kita pernah cerita Mut'im bin Adi, sama macam Abul Bukhturi, dia mati nanti pada peperangan Badar. Sama Abul Bukhturi. Sehingga kan Nabi sebut, bila nak start perang Badar ni tuan-tuan, Nabi pusing setelah semayang, man laqiya Abul Bukhturi, siapa yang jumpa Abul Bukhturi, utrukhu, hindar daripada dia, jangan bunuh Abul Bukhturi. Maka sahabat ni bila berperang, perang, jumpa Abul Bukhturi, lari. Abul Bukhturi ni bawa pedang nak berperang. Tapi baru nak angkat pedang orang tu lari. Kalau kita rasa, hebat betul aku ni. Baru nampak muka dah lari lah. Itulah Abul Bukhturi. Pelik Abul Bukhturi. Sampai ke satu ketika dia kejar seorang sahabat ni. Dia kejar, dapat tangkap. Kemudian dah sampai depan dah pedang. Tuan-tuan, kenapa kau orang lari bila jumpa aku? Kata Abul Bukhturi. Kenapa kau orang lari bila berjumpa dengan aku? Kerana Muhammad, dia kata, kalau jumpa dengan Abu Bukhturi, jangan bunuh dia. Hindari Abu Bukhturi. Dia pun rasa macam tu, dia pun makin galak, dia berlawan, akhirnya mati juga. Habis, tuan-tuan, dia dah bunuh sepedang, kita terpaksa bunuh lah. Sahabat berlari jumpa Nabi, ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah, maafkan aku ya Muhammad. Aku terpaksa, aku dah bunuh Abu Bukhturi. Kenapa kau bunuh dia?
Macam mana ya Rasulullah, dia nak bunuh aku terpaksa bunuh. Sesungguhnya engkau telah melaksanakan apa yang aku arahkan. Gitulah. Tuan-tuan. Sampai macam tu sekali Nabi menghargai orang yang pernah berjasa kepada Nabi SAW, kerana Abu Bakhturi telah mengeluarkan umat Islam ketika itu daripada pengepungan yang cukup berat. Tuan-tuan, Palestin sana semua diblok ni tuan-tuan. Habis sana. Maka habis sahaja tahun 9 masuk tahun ke-10. Yang ni tuan-tuan, peristiwa ni. Tuan-tuan, peristiwa ini adalah peristiwa apa? Peristiwa tahun ke-10, 11, 12, 13. 13 tahun Nabi dekat Mekah. Maka tahun ini dinamakan fasa hijrah. Fasa hijrah ni tuan-tuan, antaranya berlaku pada tahun ke-10 Amul Huzni. Mati Abu Talib, kemudian meninggalnya Sayyidatina Khadijah. Sedih Nabi pergi Taif, tapi Nabi di baling batu, tak diterima. Tuan-tuan, Nabi balik. Tekanan makin dahsyat. Tekanan makin dahsyat. Maka tuan-tuan, mati Allah, apa yang berlaku? Maka Allah melihat kekasih dia. Bila balik bila mati saja Abu Talib, sedihnya Nabi, kita dah pernah cerita tuan-tuan. Bila meninggalnya Sayyidatina Khadijah, makin sedih. Maka Allah menurunkan satu surah. Surah apa? Surah Yusuf. Kan Nabi mengadukan, ya Allah, ila man takiruni, kau nak hantar aku ke mana ya Allah? Aku ni dihalau daripada Mekah. Diturunkan surah Yusuf. Yusuf dulu dihalau keluar daripada bumi Syam. Pergi mana? Pergi Mesir. Betul ke tidak tuan-tuan? Dibaca. Susahnya aku, susah lagi Yusuf. Kan? Dikasihi, Muhammad dulu dikasihi, disayangi, digelarkan Al-Amin. Disayangi oleh atuk dia, Abu Lahab. Ya tuan-tuan, orang yang paling gembira dengan kelahiran Nabi, sangat sayang. Akhirnya dengan sayang tu menyebabkan dia ni jadi orang yang paling dibenci. Siapa tuan-tuan? Nabi Yusuf. Akibat disayangi oleh bapanya, maka dia didengki dihianati oleh adik-beradik dia sendiri. Semua cerita tentang Nabi Allah Yusuf. Sebab itu dalam tafsir Qurtubi, Imam Qurtubi kata, siapa yang rasa dalam hati dia sedih, baca surah Yusuf. Baca surah Yusuf. Tuan-tuan, turun surah Yusuf ni tuan-tuan untuk tuan-tuan, bila kita rasa sedih, tuan-tuan, kenapa lah aku dipulaukan keluarga, sedih, baca surah Yusuf. Tuan-tuan, dalam cerita surah Yusuf tu banyak cerita. Tuan-tuan, kalau Nabi nak dibunuh, maka Yusuf juga nak dibunuh sehingga dimasuk ke dalam telaga. Nampak tuan-tuan? Maka Nabi suka baca ayat ni. Sampailah tuan-tuan, akhirnya bila tekanan demi tekanan, seksaan demi seksaan yang dihadapi oleh Nabi Allah Yusuf AS, akhirnya ada cahaya di hujung terowong. Tuan-tuan, akhirnya dia jadi apa tuan-tuan? Akhirnya dimasukkan penjara pengepungan. Engkau dikepung 3 tahun. Muhammad Yusuf 8 tahun tuan-tuan dalam penjara. Nabi Yusuf 8 tahun dalam penjara. Subhanallah. Tapi bila keluar sahaja Nabi Yusuf daripada itu, maka Allah buka jalan. Jadi raja Nabi Yusuf AS. Hebat tak tuan-tuan? Maka setelah tuan-tuan surah Yusuf habis diturunkan, maka Nabi pun pada tahun ke-11, tekanan demi tekanan, Nabi nak kena bunuh ni, maka Allah ajak Nabi pergi jalan-jalan. Jom kita pergi jalan-jalan. Percutian VIP. Tak ada seorang pun akan dapat lagi satu malam sehingga. Laza Allahumma salli ala Muhammad. Sehingga kan aku ni meletakkan balik tangan aku di bawah bantal ni, terasa hangatnya tadi sebelum Jibril kejut aku. Maknanya apa? Isra Mi'raj ni tuan-tuan, sekejap sangat sekejap. Tuan-tuan, tak masuk akal. Cerita Isra Mi'raj adalah cerita tak masuk akal. Tuan-tuan percaya ke Isra Mi'raj? Masuk akal kan? Kalau tuan-tuan percaya, maknanya kita orang beriman lah. Kita beriman lah. Tak semua orang boleh percaya Isra Mi'raj tuan-tuan. Sebab itu Allah sebut dalam surah Isra, Subhanalladzi asra. Kenapa Allah mulakan dengan Subhanalladzi? Subhana. Kenapa kita kena sebut Subhanallah? Kita kalau tengok sesuatu yang indah, kita sebut Subhanallah. Kalau orang meninggal, orang sakit, orang tu jatuh, kita sebut Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ayat taufik, ayat tauhid yang kita kena sebut tuan-tuan. Kemudian bila kita apa tuan-tuan? Kita apa lagi? Kita dapat rezeki, alhamdulillah. Kita rasa lebih daripada orang lain, maka kita sebut Masya Allah la quwata illa billah. Kita ni pakai kereta besar tuan-tuan, tiba-tiba ada orang keluar kereta kancil, dibuat betul lah, aku nak lalu, sepi sikit lah. Kita dalam kereta, kita lebih tak daripada dia, daripada sudut harta anak-anak dan kekayaan? Lebih tak? Ada rasa kena sebut Masya Allah la quwata illa billah. Kalau tak nanti harta tu Allah tarik. Itu surah Kahfi.
cerita tentang kebun tu kan, dua orang lelaki adik-beradik. Kena sebut tuan-tuan. Kalau anak kita berjaya semua doktor. Semua doktor, anak saya semua doktor. Bangga, jangan, hati-hati. Tak akan memberi manfaat kepada kamu nanti. Allah tarik nanti dia punya nikmat. Jadi doktor memang doktor lah, tapi dah tua nanti dia pun tak nak tolong. Tak nak tolong sembahyangkan kita. Mungkin dah jadi apa, tak nak bantu kita lah, tak nak bantu. Tuan-tuan, sebut apa tuan-tuan? Masya Allah, la quwwata illa billah. In tarani ana aqalla minka malau walada. Sekiranya sekiranya kamu melihat aku ni kurang daripada sudut anak, harta, Masya Allah, la quwwata illa billah. Kena sebut tuan-tuan. Wah, kita ada banyak duit, orang tu tak mampu nak beli kereta, kita beli cash. Wah, kita dengan muka kita lah, malah nak kerja. Jangan, hati-hati tuan-tuan. Allah tarik tadi. Apa yang berlaku pada lelaki tadi yang dalam surah Kahfi, fayuqallibu kaffai, dia terbalikkan tangan dia, habis kebun aku yang aku banggakan tadi, kerana aku tak sebut Masya Allah, la quwwata illa billah. Ini semua kehendak Allah, Masya Allah, ini semua kehendak Allah, la quwwata illa billah. Tak ada daya upaya aku kecuali semua Allah bagi ni. Kita nampak tauhid, tuan-tuan, tauhid. Tuan-tuan mati Allah. Tapi ada satu kalimah yang kita biasa sebut, subhanallah. Bila kita nak sebut subhanallah? Bila kita nak sebut subhanallah, janda sebelah lalu cantiknya, ya subhanallah cantiknya. Salah. Bukan itu tempatnya tuan-tuan. Subhanallah bila kita rasa kekurangan. Sebab tu dalam tauhid dia kata subhanallah, maha suci Allah daripada segala kekurangan. Kita banyak kekurangan. Kita pergi dekat pantai Parit Terus tu, tuan-tuan, kita tengok matahari terbenam. Kita sebut apa? Bukan Masya Allah. Kita sebut subhanallah. Kenapa kita sebut subhanallah? Maha suci Allah daripada segala kekurangan. Ya Allah, hebat, indah, hanya lukis depan aku ni bukan lukisan. Aku nak lukis pun tak mampu. Ni kau ciptakan kejadian tu. Subhanallah. Kurangnya aku. Nampak? Kita tengok Nabi Allah Yunus bila dia mengaku kesalahan dia. Kan? Nabi Allah Yunus kita tahu cerita. Apa dia kata? La ilaha illa anta subhanaka inni. Nampak? Dia ngaku kekurangan dia. Subhanaka dulu. Maha suci engkau daripada kekurangan. Inni kuntu minadh-dhalimin. Aku ni banyak menzalimi diri. Aku banyak buat salah. Aku banyak buat dosa. Tuan-tuan, bila kita kena marah dengan bos kita, apa kalimah tauhid yang kita kena sebut? Subhanallah. Pakcik, anak pakcik ni, ya Allah, habis satu subjek pun tak lurus. Pakcik tak ajak langsung ke? Allahu Akbar. Kita kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tak kena tu. Subhanallah, Maha Suci Allah daripada segala kekurangan. Aku lemah, aku kurang, aku jarang ajar anak aku ni. Saya salah saya. Subhanallah, maafkan saya ni. Kita subhanallah, kita kurang. Apa ni, apa pengurusi masjid, apa ni kena ketuk kan tuan-tuan? Apa kalimah yang paling kita sebut? Subhanallah. Maka tuan-tuan, segala kekurangan yang kita sebut bermula dengan subhanallah. Maka pada ayat Isra Mi'raj, Allah sebut apa? Subhanalladzi, Maha Suci Allah daripada kekurangan, segala kekurangan. Asra bi'abdihi, maknanya Allah dah bagi tahu dah. Benda yang aku nak cerita lepas ni, engkau tak akan mampu nak fikir. Macam mana Nabi ni boleh ni tuan-tuan. Nak cerita tu kan Nabi kena belah dada kan. Syaqaqtu sadri marratain. Aku dibelah dada 2 kali. Umur 2 tahun sekali, Ummah Halimatus Sa'diyah. Sebelum Nabi ni, Nabi dikejutkan oleh malaikat. Malaikat bangun. Umur Nabi ketika itu 51 tahun. Tuan-tuan, dah nak pencen 4 tahun lagi. Pencen. Tuan-tuan. Maka Nabi SAW bangun, kemudian dibelah dada, kemudian dijahit balik, kemudian dicuci kan. Tuan-tuan, kemudian jom, hayya bina ya Rasulullah. Nak pergi mana? Malaikat. Kita jumpa Allah. Nabi pun tak tahu. Tuan-tuan. Maka Nabi pun bangun, disediakan satu binatang namanya burak. Burak ni tuan-tuan, kalau kita cerita tentang Isra Mi'raj semua tentang apa? Istimbat. Kita ambil istimbat. Burak ni laju dia, sangat laju. Tapi kita yang kita pernah dengar, dia sekali melangkah sejauh mata memandang. Itu setelah ditegur oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Mahlan ya Burak. Ni Muhammad ni kekasih Allah. Pelan-pelan. Perlahan dia tuan-tuan, selangkah sejauh mata memandang. Selangkah. Kalau malaikat tak tegur mahlan ya Burak, habis tuan-tuan. Sekali sekejap sampai. Sebab tuan-tuan, kalau ikut akal manusia, kalau sejauh selaju cahaya tuan-tuan, tubuh kita akan hancur, betul?
Tapi benda tu Allah dah sebut dah, subhanallazi. Kamu takkan fikir, kamu tak boleh fikir benda tu. Maka tuan-tuan, burak, ni burak. Sehingga kan burak dah sampai ke Palestin, apa kata Nabi SAW? Jibril, burak ni semua Nabi naik. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi ramai yang naik burak ni. Tapi kenapa kau tambat dia? Dia kan taat perintah Allah, burak. Burak ni kecil sikit daripada unta, besar sikit daripada kuda. Tuan-tuan, burak, tuan-tuan. Maka kenapa kau ikat? Usaha dulu, baru tawakal. Ada tak? Usaha dulu, baru tawakal. Mentang-mentang, tuan-tuan, burak ni dia binatang. Dia binatang, kena ikat dia. Walaupun dia taat perintah Allah, ikat dia kerana dia binatang. Usaha dulu, baru tawakal. Ini lepas dia naik, tawakal terus. Mana boleh? Nampak? Nampak? Dalam pelajaran Isra Mi'raj ni dia banyak pengajaran. Tuan-tuan, maka Nabi naik SAW diberi hadiah. Hadiah apa ni, tuan-tuan? Hadiah yang paling masyhur, tuan-tuan, solat. Solat dihadiahkan. Kenapa hadiah solat? Hadiah solat tu kenapa? Tu kita nak sebut solat ni kenapa dihadiahkan dengan solat? Solat ni, tuan-tuan, dihadiah daripada Allah. Hadiah ni kalau orang bagi kita hadiah, benda tu mesti bermanfaat kepada kita, betul tak? Mesti bermanfaat kepada kita. Tuan-tuan, orang rumah kita hadiahkan power bank. Dia tengok kita ni asyik cas saja. Nak tengok, alah mati pula susah. Nanti hari jadi dia bagi hadiah kita power bank. Untuk apa? Ada manfaat lah untuk kita. Lepas tu dah tak ada isu dah. Pergilah mana pun power bank ada. Tak ada masalah. Kan tuan-tuan, kita manfaatkan. Sembahyang ni kita kena manfaatkan kerana dia hadiah daripada Allah. Kenapa? Tuan-tuan, kalau kita sebut sepanjang 11 tahun kita tak pernah dengar ada orang yang keluar daripada Islam. Betul? Bilal bin Rabah dia letak batu sekalipun tak gugur iman. Tapi peristiwa Isra Mi'raj, nampak? Tuan-tuan, dia ada 3 golongan. Golongan pertama, golongan Abu Lahab. Pagi-pagi Abu Lahab tengok Muhammad. Muhammad, kau buat apa ni kat beranda rumah? Nabi SAW baru dapat perjalanan hebat malam tadi. Dia macam, apa? Macam terkejut. Macam apa? Dia, tuan-tuan, dia penong kat luar. Mat, kenapa Mat? Mat lah, sebab bapa saudara dia kan. Tuan-tuan, kenapa? Ada masalah cerita dengan aku, Mat? Ceritalah, aku malam tadi pergi sini. Dia cerita dengan siapa ni? Orang kafir ni. Kufar. Bukan kafir, dia kufar. Tuan-tuan, dia menentang Nabi SAW. Tapi Nabi cerita juga. Kita ni, tuan-tuan, bila Tok Guru baca Quran, tuan-tuan, dekat sidang mesyuarat besar ni, parlimen ke apa, tuan-tuan, baca Quran. Apa kau nak baca Quran ni? Kau orang kafir semua. Tak, Nabi baca Quran ni depan orang kafir ni. Cerita. Belajarlah sirah. Asal nak hentam ulama' je. Tuan-tuan, kita tak tahu tapi kita bercakap. Dah bodoh diam je lah. Mana? Bukan orang sini je tahu, orang tempat lain. Tuan-tuan, dia suka bercakap benda yang dia tak tahu. Inilah berlaku akhir zaman, tuan-tuan. Maka Nabi cerita ni, apa kata Abu Lahab? Buat cerita ni. Aku kena panggil semua orang-orang Mekah untuk dengar cerita ni. Pasal apa? Cerita ni lah nak membuktikan ni. Aku dah cakap dah Muhammad dia penipu. Dia cerita pergi Palestin, naik ke langit, ke 7. Tuan-tuan, ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril pun tak boleh sampai. Tuan-tuan, kemudian balik semula dalam keadaan dia selok balik dekat tempat tidur dia. Tak. Masih rasa bahang ni, hangat ni. Maknanya lain dimensi, tuan-tuan. Kita tak boleh fikir. Allah dah sebut dah, subhanallazi. Allah dah sebut dah. Tak payah baca subhanallazi asra bi'abdi sampai 1 ayat. Baca subhanallazi, dia syarah dia dah cukup panjang lah. Tuan-tuan, kita takkan mampu fikir Isra Mi'raj. Tuan-tuan, maka selok panah lagi, hangat. Lain dimensi. Tak payah lain dimensi, tuan-tuan. Kita lain jantina, mana lain lah. Betul tak? Lain jantina je. Saya, tuan-tuan, duduk ni dekat kereta, dalam kereta. Rumah saya masuk BP Mall. Lamanya. 5 minit. Rasa lama. Rumah saya 2 jam kat dalam. Baru 2 jam bang. 2 jam dia kata kejap. Nampak? Baru lain jantina. Belum lain dimensi, tuan-tuan. Ini dimensi berbeza. Tak akan masuk akal kita. Tapi kenapa kita percaya dengan Isra Mi'raj? Kerana kita beriman. Itu beza iman dengan percaya. Yakin ni lain, tuan-tuan. Dia iman ni dia special. Sebab itulah iman yang ada pada diri kita jaga. Kalau ada orang datang dalam Facebook, dalam YouTube nak mengubah otak kita, tuan-tuan, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Dia akan cuba memesongkan perhatian kita. Tuan-tuan. Jadi orang-orang macam ni kita kena hati-hati. Bukan orang kafir ni, orang munafik. Orang munafik. Itu lagi bahaya, tuan-tuan. Maka Nabi SAW dibawa jalan-jalan. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Nabi ni, tuan-tuan, hari tu Abu Lahab datang, dia panggil semua ni kuliah subuh ni, kuliah subuh. Siapa orang pertama yang masuk WhatsApp ni, tuan-tuan? Ajak pergi kuliah subuh. Abu Lahab. Datang, semua orang datang pergi rumah Nabi SAW. Muhammad cerita. Nabi pun cerita lah pergi Palestin, naik atas.
Enggak. Orang yang kufur makin kufur. Ini golongan pertama. Siapa? Geng Abu Lahab. Dia kafir. Dia dengar cerita ni tak masuk akal. Kafir terus. Tetap kafir. Dia kufur. Na'udzubillah min zalik. Kita tak termasuk golongan ni. Golongan yang kedua Abu Bakar. Datang seorang lelaki ni, dia tengok Nabi ni dah Islam ni. Dengar apa cerita Muhammad ni. Sebab Nabi asra bi'abdihi, dijalankan pada waktu malam dengan hamba-Nya. Nabi tak sebut biruhi abdihi. Allah tak sebut gitu. Kalau mimpi, saya tadi mimpi, saya makan dekat Masjidil Aqsa. Makan tengah hari. Petang tadi saya mimpi makan dekat Istanbul. Nah, ni baru sampai sini, sebab tu saya lambat tadi. Tuan-tuan percaya tak? Tuan-tuan percaya tak? Saya mimpi tadi, saya makan dekat Masjidil Aqsa. Tuan-tuan percaya tak? Dia percayalah, mimpi pun nak cerita apa pun apa. Lantak lah. Tapi Allah sebut subhanallazi asra bi abdihi, bukan ruhi abdi. Nabi cerita aku ni diperjalankan. Sebab tu ramai orang tak percaya. Nampak? Tapi Nabi cerita je. Pergi lelaki tadi jumpa Abu Bakar. Abu Bakar. Keluar Abu Bakar. Muhammad tu dia cerita malam tadi dia naik ke langit. Dia pergi Palestin naik ke langit. Apa kata Abu Bakar? Awaqad qala Muhammadan. Betul ke Muhammad cerita macam tu? 3 kali dia tanya. Awaqad qala Muhammadan. Iya, dia cerita macam tu. Oh, Sayyidina Abu Bakar ambil kunci motor, start motor, terus pergi rumah Nabi. Asadaka maqalu as-sahihun. Adakah betul apa yang mereka kata? Iya. Apa kata Nabi? Aku ni diperjalankan ke Palestin, aku naik ke atas. Nabi takut kalau Abu Bakar pun tak percaya. Nabi risau kalau ada orang tak percaya. Sebab ini dia paling sayang ni Abu Bakar ni. Tuan-tuan, bila Nabi baru nak cerita je, sadaqtuka ya Rasulullah, sadaqtuka, kau betul ya Rasulullah, kau benar. Dapat Abu Bakar. Nabi tak boleh cerita, kau benar ya Rasulullah, Ketika Nabi nak cerita lagi, takut Abu Bakar tak nak terima. Takut, risau, sebab benda tu tak masuk akal, tuan-tuan. Turun Jibril ketika itu. Muhammad, fa innahu Abu Bakar as-Siddiq. Tuan-tuan, gelaran ni Allah yang bagi. As-Siddiq Allah bagi. Al-Faruq Sayyidina Umar Nabi bagi. Tuan-tuan, Katamus Syariah Huzaifah ibn Yaman, pemegang rahsia Nabi bagi. Zulyadain, orang yang suka infak ni, Zulyadain, Khibab Sulami, Nabi bagi gelaran ni. Tuan-tuan, Asma binti Abu Bakar, Zatun Nitaqain, yang mengikat dua, masa dia Nabi kat Gua Sur tu kan, hijrah kan, dia naik atas dalam keadaan mengandung. Macam mana nak bawa tongkat, macam mana nak pegang makanan, dia koyakkan kain, dia ikatkan tali pinggang tu, dia dua ikatan. Tu Zatun Nitaqain. Kita bukan Zatun Nitaqain, kita Zatun Nikotin. Ikat tu, gelaran tu semua Nabi bagi. Tapi Abu Bakar As-Siddiq Allah bagi. Kau bawa apa ni Muhammad? Kau bawa Islam? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua ni As-Siddiq macam Sayyidina Abu Bakar. Ulama kata terus buat. Ulama kata jangan buat konsert dalam dekat Ramadan ni. Buat terus. Cancel terus. Tentang datang pula ketua agama ni kata jangan timbulkan provokasi. Jangan timbulkan kontroversi. Kena marah Mufti minta maaf. Kau nak jadi ke? Kita duduk relax Sunat tak dulu paling kasih? Relax, tenang je. Islam ni aman je. Tuan-tuan, dekat luar tu celaru. Ini bukan cerita kat Palestin, tuan-tuan. Kita cerita kat Malaysia ni. Apa nak jadi kita? Kita rasa Islam tu mesti selamat. Tuan-tuan, kita akan ditanya oleh Allah SWT. Kalau kita ada saham kat situ, hati-hati. Taubat cepat. Sebab kita buat salah. Mungkin kita pilih dia ke, tak kisahlah apa benda pun lah. Penyebabnya tuan-tuan, mati Allah. Kita muhasabah diri tuan-tuan. Ni bulan Rejab, Allah lindungi kita. Akidah tuan-tuan. Kenapa Allah hadiahkan solat tuan-tuan? Jaga akidah. Sebab akidah yang dibina oleh Nabi 11 tahun ni penuh susah payah, maka akhirnya Allah bagi hadiah solat. Apa makna solat? Solat ni jaga akidah. Sebab tu kita kena semayang. Jangan sampai tak semayang. Sebab dalam semayang ada satu rukun yang namanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kunci dia. Hadiah. Tuan-tuan, orang tak semayang tak sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mungkin kita ada kesilapan, tengok handset, maki ulama, termurtad kita. Kita keluar daripada Islam, tak perasan kita, maka kita semayang tajdid iman. Tuan-tuan, Imanuddin, ini tiang agama. Semayang, jangan tak semayang tuan-tuan. Malas macam mana pun semayang lah tuan-tuan. Hujung waktu, tak lepas waktu pun qada lah tuan-tuan. Pastikan semayang.
Bukan kita ni tuan-tuan, saya tak risau untuk orang macam kita. Anak kita ni, anak kita. Generasi-generasi kita ni tuan-tuan, mereka selalu tinggal semayang. Dosa yang tak nampak dosa apa tuan-tuan? Tak semayang. Biasa je. Buka aurat, joget depan TikTok, tak rasa dosa dah. Tuan-tuan, sedangkan ini cerita yang dicerita dalam Isra Mi'raj. Tuan-tuan. Maka balik daripada Isra Mi'raj. Ni tuan-tuan. Cahaya di hujung terus. Macam mana bacaan tadi surah surah Yusuf yang Allah turunkan nak hiburkan hati Nabi sepanjang Amul Huzni tahun ke-10 ni tuan-tuan. Maka surah Yusuf yang Nabi baca ni memberi sinar kepada Nabi, petanda kepada sinar tuan-tuan. Itu puncanya hijrah. Maka balik daripada Isra Mi'raj tuan-tuan, Allah buka jalan. Tahun ke-12 berapa? 12 orang daripada Yathrib datang Islam. Kemudian tahun ke-11. Tuan-tuan, tadi bulan Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kan 12 orang masuk Islam. Bukan 12, 5 orang, 7 orang. 7 orang masuk Islam. Kemudian tahun ke-12 nanti 12 orang pula. Perjanjian Aqabah pertama. Nabi tak pergi Madinah lagi. Tapi Madinah, setiap pintu yang kamu ketuk, terdapat di dalamnya rijalun wa nisa muslimun yang telah Islam. Nabi tak pergi lagi Madinah, tuan-tuan. Nampak Allah buka jalan. Tuan-tuan, Allah buka jalan. Nabi tak pergi Madinah, tapi Madinah dah ramai orang Islam. Setiap pintu rumah-rumah orang Madinah pasti ada seorang ataupun semua yang telah Islam. Hebat tak tuan-tuan bila Allah buka jalan. Seandainya Nabi Allah Yusuf AS, itu yang diceritakan. Nabi jadi hiburan. Tuan-tuan, kalau kita sedih baca surah Yusuf, kita sedih tuan-tuan, mungkin ada kehilangan suami, kehilangan anak, tuan-tuan, baca surah Yusuf. Tuan-tuan, baca surah Yusuf, penuh keimanan, Allah akan tenangkan kita. Keluarkan daripada jalan-jalan kekusutan hidup kita. Berniaga, habis bankrupt dan sebagainya. Baca surah Yusuf. Baca surah Yusuf. Tuan-tuan, ini Nabi SAW. Ada gangguan keimanan, baca surah Kahfi. Itu tahun ke-4, 5, 6 tu diturun. Sebab apa? Akidah terganggu. Kita ni tuan-tuan, akidah kita terganggu. Kenapa ulama kata gini pula? Macam pening tak? Terganggu tak akidah kita? Baca surah Kahfi. Sebab tu kena baca ni hari Jumaat. Tuan-tuan, cahaya tuan-tuan, dia bagi petunjuk ni fitnah. Dan selamat kita. Surah Kahfi. Tuan-tuan, berarti Allah buka jalan, maka akhirnya berlaku peristiwa hijrah. Tapi hadiah ni, solat ni kenapa tuan-tuan? Kita jaga akidah. Tuan-tuan, kenapa kita kena solat? Kerana akidah. Tuan-tuan, tu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi golongan yang pertama, golongan Abu Lahab. Yang kufur makin kufur. Yang beriman makin beriman, golongan Abu Bakar. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan golongan Abu Bakar. Ulama kata kita ikut aja. Tak kenal dengan jiwa. Siapa yang beriman kepada hari akhirat, kepada Allah, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, katakan yang benar. Tapi kita tak berani. Tak kena pula dengan jiwa kita. Liyasmut, diam cukup. Diam. Kita tak puas hati dengan Azrail terus, tapi kita diam. Geram, tapi diam. Al-Yasmut. Maka itulah tanda kita iman kepada Allah. Itu tanda kita iman kepada hari akhirat. Tapi kita balas masuk dalam mesej. Dia apa? Orang kafir dah kaji lah. Sebab tu disediakan Facebook untuk kita. Sebab kita boleh komen. Bila kita komen, tak Yasmut maka kita taklah tanda-tanda beriman kepada Allah dan hari akhirat dah tak ada. Tuan-tuan, mudah-mudahan ada ni. Kita muhasabah bulan Rejab ni tuan-tuan. Maka golongan yang ketiga. Tuan-tuan, golongan yang ketiga ni tuan-tuan, dia datang kepada Nabi Muhammad. Tadi aku dengar kau cerita kau naik ke langit. Okey, angkat kaki kanan kau. Angkat Nabi. Jangan turun kaki kanan, angkat pula kaki kiri. Nabi kata, kalau aku angkat, mati. Jatuhlah aku. Engkau cerita naik ke langit bagai. Angkat kaki ni tak boleh. Nampak? Dia guna akal. Ini orang beriman ni tuan-tuan. Nak cerita dia, tuan-tuan, agama tak boleh pakai kepala otak. Nampak tuan-tuan? Ini yang tanya ni orang beriman. 11 tahun Nabi bina akidah. Maka Isra Mi'raj ni menguji keimanan. Akhirnya ramai yang keluar daripada Islam. Nak tengok pure tak pure Islam, Isra Mi'raj. Tuan-tuan, maka Isra Mi'raj ni tuan-tuan, Nabi kata, "Habis macam mana kau boleh naik ke langit Muhammad? Aku dah cerita dah, aku ada jawapan dia sebenarnya, tapi aku tak." Kau tanya Ali lah. Tanya Ali. Ada yang kata Sayyidina Umar. Tapi Ali, tuan-tuan, sebab perbuatan tu macam Sayyidina Umar ni dia sesuai. Tapi Sayyidina Ali ni bijak. Sebab Ali ni dia pintu kepada ilmu. Aku ni kotak ilmu, Ali tu pintu dia. Tu hukama. Kata hukama ni biasanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bijak pandai. Tuan-tuan, kau tanya Ali. Ali yang jawapan dia.
Betul Ali ada jawapan. Nah, dia begitu. Dia cerita dengan Ali, Ali pun keluar rumah. Kenapa? Muhammad kata jawapan ada pada engkau. Dia kata apa? Dia gini. Oh, dia kata jawapannya ada pada aku. Dia naik ke langit. Iya. Dia naik ke langit, aku suruh dia angkat kaki apa semua. Jawapannya ada pada Ali. Dia kata jawapan tu pada aku 3 kali. Takkid. Dia ta'akudi untuk membenarkan betul tak ini. Maknanya dia cakap tu, maka dia betul ni Muhammad. Awaqad qala Muhammadan, sama macam tadi. Betul ke Muhammad cakap tu? Iya, jawapan ada pada kau. Tunggu jap. Masuk dalam. Dia tak ambil kunci motor. Kalau Abu Bakar tadi ambil kunci motor. Tuan-tuan, dia ambil apa tuan-tuan? Kat belakang ni tuan-tuan. Maka dia pun ambil pedang dia. Allahu Akbar. Ini balasan bagi orang yang tak percaya dengan apa yang Allah bawa dan Nabi bawa. Kita jangan buat. Tuan-tuan. Tak percaya Isra Mi'raj kita pancang dulu. Jangan. Tuan-tuan. Ini dia dalam persyariatan sedang diturunkan. Belum sempurna lagi agama tu. Tuan-tuan, belum sempurna. Maka ini arahan daripada Nabi. Mati. Asalnya beriman. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Paling buruk sekali orang ni tuan-tuan, gelarannya dia kafir, dia rosak setelah dulu diperjuangkan Islam. Sekarang dah tak perjuang Islam. Ini paling buruk sekali. Barikillahumma lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Yang baik daripada Allah, salah silap daripada syaitan, kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.